Ada ni punya kitab mana? Ada. Allah Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala apabila memberitahu tentang nikmat, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan sekiranya wahai para hamba-Ku, sekiranya mereka ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mampu. Kalau ayat yang kita lihat daripada ayat Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah, sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah, tak terkira. Jadi kalau kita lihat balaghah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu, jama' ad-dhamir lil ghaib, dhamirul jama' lil ghaib, kata ganti diri untuk yang ramai dan hilang. Jadi wa in ta'uddu, sekiranya kamu semua, bukan dhamir lil jama' ghaib, dhamir lil jama' lil khatib, lil mukhatib, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada setiap hambanya. Wa in ta'uddu, maknanya kalau setiap hambanya ramailah. Wa in ta'uddu nikmatallah, satu nikmat Allah untuk kamu hitung pun kamu tak mampu nak hitung, menunjukkan nikmat Allah itu besar. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran yang lain, ya ayyuhal uzkuruni azkurkum, wahai orang-orang yang beriman, ingatilah aku, sebutlah aku, nescaya aku akan ingat kamu, aku akan sebut kamu. Ushkuruli, dan hendaklah kamu semua bersyukur ke atas nikmat yang aku berikan. Wala takfurun, dan janganlah menjadi orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang kufur nikmat, orang yang apabila diberikan nikmat tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi alhamdulillah, malam ni saya akan kongsi sedikit daripada kitab Risalatul Muawanah wal Muzaharah wal Muwazarah, karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab yang berjudul dalam bahasa Melayu, Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. InsyaAllah kita akan mengambil sedikit daripada perkongsian kitab ini. Kemudian saya akan minta kepada Syekh Husam, yang insyaAllah sudah sebulan dia ada di Malaysia ni, dan insyaAllah ujung bulan ni dia akan pulang ke Syria balik, dan insyaAllah kita minta beliau kongsi sedikit apa ilmu yang beliau ingin kongsikan mengenai kelazatan membaca Al-Quranul Karim, bagaimana merasa lazat untuk membaca Al-Quranul Karim, dan bagaimana ilmu Al-Quranul Karim itu, sebagaimana yang beliau akan kongsikan sebentar lagi. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada perkara yang berkaitan dengan, masih lagi dalam bab mukadimah, iaitu pada muka surat 5. Muka surat 5, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah tugas yang suci. Menyeru ke jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
penyambung kepada para anbiya alaihissalatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk umatnya menyambung kerjanya. Ini satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mulia untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak beri kepada umat terdahulu. Tak ada umat Nabi Adam yang boleh sambung kerja dakwah. Tak ada umat Nabi Saleh yang sambung kerja dakwah. Tak ada umat Nabi Ibrahim yang sambung kerja dakwah. Tak ada umat Nabi Isa yang sambung kerja dakwah. Tak ada, kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah kita hari ini ada yang bergelar ustaz, ada yang bergelar tuan guru, ada yang bergelar syekh, ada yang bergelar kiai, ada yang bergelar baba, ada yang bergelar ada yang bergelar kiai. Ini semua adalah izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Nabi Muhammad SAW menyambung kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata keramat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayah. Itu kalau hari ni dalam hidup kita kat Malaysia ni lah khususnya, nak sampaikan dakwah itu perlu kepada tauliah ataupun keizinan untuk menyampaikan ilmu. Maka kita lihat bagaimana tauliah ataupun izin yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walau sepotong ayat. Maknanya tak ada seorang pun tak boleh ajar orang. Bukan sekadar ustaz saja, hatta ibu mendidik anak, dia pun menjadi da'iyah. Bapa, suami mengajar kepada isteri, dia pun menjadi da'iyah, menjadi da'i. Isteri mengajar kepada suami, dia pun menjadi da'iyah. Tapi tak perlulah kepada sertifikat, tak perlulah kepada kelas tauliah ataupun kursus. Tidak. Nak menunjukkan di sini bahawasanya izin Allah pada umat Nabi SAW ini mahal. Umat Nabi SAW diberikan izin. Ada seorang ulama, guru saya sendirilah, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, pernah mengatakan kalaulah dakwah ini Allah izinkan diberikan kepada makhluk selain manusia. Hari ni saya ada sejuk sikit, kalau boleh perlahan sikit aircon. Ketika mana Rasulullah SAW mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di dalam firman Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbikum bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tiga perkara, tiga perbuatan ataupun tiga perihal yang Allah SWT berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajarlah, serulah. Ud'u ila sabili rabbika, mengajak manusia kepada Tuhan. Sebab tu ayat ni nak menunjukkan kepada kita, minta maaf saya cakap, lebih-lebih kita berada di dalam musim politik ni, dalam PRU ni, semua orang hari ni pemilihan penamaan calon. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang paling layak disembah. Kalaulah zaman Nabi Muhammad SAW dulu, orang Quraisy menganggap tuannya adalah Tuhan. Di antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah. Ni pun saya tak tahu macam mana boleh masuk ni. Ini Syekh Husam pemegang sanad azan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Kalau setiap kali program Maulid Nabi, semua orang yang Bilal datang kepadanya, nak minta ambil sanad. Minta ambil sanad ataupun azan di hadapannya. Dia dengar azan tersebut, lalu dihadiahkan, diijazahkan. Maknanya ada berkat. Muazzin yang sambung azan di Malaysia ni adalah maknanya kalau
Kalau nak buat sanad nanti, saya ambil daripada Syekh Husam, yang datang daripada Syria, mempunyai sanad azan sampai kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Tadi maulid Nabi SAW kami dekat, alhamdulillah, semenjak kita buat maulid hari tu, lebih kurang 30 sampai ke 40 majlis maulid Nabi SAW. InsyaAllah malam esok, malam penutup, malam pengakhir lah, siri jelajah Maulidur Rasul, yang baru-baru yang dulu saya buat tu. Setiap hari maulid Nabi SAW untuk mengingati baginda Nabi SAW. Sebab tu ayat ni tadi menunjukkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sabili rabbika, Allah kata sabili rabbika, Allah tak kata sabili muassasati, sabili firqati, sabili hizbi. Tak, Allah kata sabili rabbika. Maknanya sesiapa yang ingin berdakwah, sesiapa yang ingin mengajar benda-benda yang baik, dakwah tu maksudnya apa? Dakwah tu maknanya mengajar orang untuk mengambil kebaikan di sisi Allah SWT. Hatta kalimatun tayyibah, sehinggalah perkataan yang baik itu menjadi dakwah. Kita suruh orang buang sampah, itu adalah amalan yang baik, maka dia juga di antara pendakwah. Orang kita mengajak manusia supaya bila berhadapan dengan orang-orang tua, jangan jangan mulut mulut celupa ataupun mulut kotor, tidak hormat pada orang tua. Maka kita kata, jangan depan orang tua, hati-hati sikit bercakap. Itu maknanya pendakwah. Tapi bukanlah dakwah yang sebagaimana yang kita tahu disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat kelak, fi yaumil akhirah, liman yad'ullah, liman yad'un nas ilallah, ataupun liman yunadi ilallah, dia akan diberikan lehernya leher yang jinjang. Leher jinjang ni bukanlah leher zirak, walaupun disebutkan hal yazkur unukuhu jiraf. تعرف زرف حيوان هذا طويل؟ لا صح، الحديث هذا يقول عنقه طويل بس. Dia tak adalah kata orang yang menyampaikan azan ataupun mengumandangkan azan ataupun orang yang berdakwah, dia punya leher dia jinjang macam panjangnya leher jirafah. Tak adalah, kan? Tak. Tapi nak menggambarkan orang yang menyampaikan mengajak manusia kepada Allah dan Rasul, dua orang, dua sifat ataupun dua sinfain, dua jenis orang. Yang pertama muazzin. Nanti di hari kiamat kelak, siapa yang dia Tok Bilal ni lain. Allah SWT tunjukkan beza dia di dunia. Sebab apa? Sebab huwa aminan nas. Dia adalah orang yang paling amanah. Orang yang jadi azan ni, muazzin ni, dia paling amanah. Kenapa? Sebab dia jaga waktu solat. Jadi dia paling amanah sekali. Sebab tu nanti di hari akhirat kelak, leher mereka jinjang, maknanya berbeza dengan orang lain, nak menunjukkan dia beramanah di dunia. Masya Allah. Siapa muazzin kat sini nanti lain lah. Jangan ingat aku je datang awal nak azan ni. Tak, Allah bagi anda mahal, anda jangan buang. Asyik saya je jadi Bilal, orang lain pula lah. Allahu Akbar. Biar kalau boleh, siapa yang berkhidmat menjadi Bilal tu, suara dia sampai, makna kalau boleh Allah rezekikan suara dia sampai dia tak pergi nanti. Supaya biar orang kenal dia sebagai muazzin masjid. Muazzin masjid itu pun bukan panggil muazzin pun kat Malaysia. Kat Malaysia panggil apa sekir? Panggil Bilal. Panggil Bilal, tak panggil muazzin. Masya Allah. Jadi yang pertama muazzin. Yang kedua, orang yang berceramah, orang yang berdakwah, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Itu ialah orang-orang yang akan diberikan kelainan nanti di hari akhirat kelak. Jadi lepas ni
kita akan tengok nanti. Bukan sekarang, nanti di hari akhirat kelak. Kita tengok siapa tuan-tuan guru kita, sama ada yang masih hidup lagi ataupun yang sudah pergi nanti. Tapi semua orang akan pergi. Cuma di sana nanti kita nampak, oh inilah dia yang mengajar kita dekat Malaysia. Inilah dia. Tapi hati-hati. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika mana Nabi SAW duduk dengan para sahabat, yajtami'u sahabah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dakhil masjid, ya'ti wahid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ana uridu adzanan fil masjid. Ya Rasulullah, aku nak jadi muazzin di masjid. Nabi pandang dia, Nabi kata, khalas, al-an nahnu indana muazzin Bilal bin Rabah, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 orang di zaman muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah, Abdullah ibnu Maktum, Amr ibnu Maktum, Sa'ad Al-Qarz, Abu Mahzurah. Ini 4 orang muazzin di zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Mekah, Madinah. Yang Madinah 2 orang, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah dengan Sayyidina Amr ibnu Ummi Maktum di Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Sa'ad fi qiblatain, Masjid Qiblatain. Sayyidina Sa'ad bin Abi Zurarah, Sa'ad Al-Qarz, dekat Masjid Qiblatain. Wasan Abu Mahzurah dekat Mekah Al-Mukarramah. Ini 4 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi muazzin. Jadi datang seorang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ana uridu azana fil masjid. Aku nak jadi muazzin dekat masjid ni. Nabi kata, la, alhamdulillah, nahnu indana muazzin Bilal bin Rabah, Amr ibnu Maktum ada. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, bagi aku peluang, aku nak azan. Nabi kata, la, indana muazzinain, 2 orang. Maka sahabat tadi kata, ya Rasulullah, bagilah aku sekali pun jadilah. Maka Rasulullah SAW tak bagi juga. Rasulullah keras tak bagi. Tiba-tiba datang Sayyidina Bilal bin Rabah. Ja'a Bilal bin Rabah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqaddama ilaih wa yaqulu, ya Rasulullah, a'zin lahu li azan fil masjid. Maka Nabi SAW pandang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah datang kepada Rasulullah. Apa dia kata? Dia kata, ya Rasulullah, aku bagi hak aku untuk dia azan. Bilal bin Rabah azan subuh. Sebab tu kalau kita lihat dalam masalah azan subuh di pagi Ramadan, di bulan Ramadan, itu ada 2 orang muazzin Nabi SAW. Sebab itu ini ada menyebabkan perselisihan pendapat. Sebenarnya bukan perselisihan pendapat, tapi tak tahu hadis. Dia kata, tengah makan sahur boleh makan lagi lah waktu azan. Itu bukan. Itu namanya azan pertama. Kalau azan kedua, habislah, batal puasa kita. Sebab itu Nabi SAW, hadis tu menyebut, iza azana Abdullah ibnu Ummi Maktum fa akala wa iza kana la iza kana azana Bilal bin Rabah fa kulu wa iza kana azana Amr ibnu Maktum fa sakat. Itu fa waqaf. Itu dah akasah. sebab لأن سيدنا عمر بن مكتوم أول وثانيا بلال بن رباح لأن كان في وقت الأذان نفس المؤذن سيدنا بلال بن رباح في غير رمضان في غير رمضان في الصبح عبد الله بن مكتوم في رمضان فقط عمر ابن مكتوم
awal. Azan sebab sebelumnya Sayyidina Bilal bin Rabah saja yang azan waktu subuh. Tapi bila Ramadan, Rasulullah jadikan dua orang. Yang pertama, azan pertama iaitu Sayyidina Amr ibn Maktum. Yang kedua, azan Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi ketika mana Rasulullah SAW kata azan tadi boleh makan, orang ingat azan subuh. Tak, itu azan adalah waktu imsak, waktu azan sahur. Waktu sahur boleh makan lagi. Bila Sayyidina Bilal bin Rabah pergi berperang, barulah digantikan kepada Sayyidina Amr ibn Maktum. Baik, kembali kisah tadi. Sayyidina Bilal pun kata, ya Rasulullah, aku bagi hak aku pada dia. Rasulullah pandang. Rasulullah kata, maknanya Nabi nak bagi tahu sesuatu, tapi Nabi tak boleh nak cakap. Sebab Nabi bukan ahli nujum, bukan Nabi orang yang kena bagi tahu. Nabi tak boleh tahu. Nabi bukan orang yang boleh tahu akan datang. Tapi naluri Nabi SAW itu menjadi asbab untuk Nabi SAW kata, tak, aku tak izinkan dia. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah kata, ya Rasulullah, tak apalah, aku izinkan dia. Lepas tu Rasulullah pandang balik, naam, kamu boleh azan esok. Azan esok boleh. Jadi pagi esok tu orang dengar azan dia, Masya Allah, azan bi ahsani saut, bi ahsani saut wa yataghanna bi azan. Maknanya azan dia mendayu-dayu, azan dia merdu. Para sahabat kata, oh ini best betul azan ni. Lepas tu sahabat dengan Rasulullah sembahyang subuh. Habis sembahyang, sahabat habis solat dengan Rasulullah, datang seorang pemuda kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hal makhluk fi dunia lam yusalli? Hal makhluk fi dunia lam yusalli? Adakah penduduk di muka bumi ni, makhluk fil ard lam yusalli hadzal yawm? Adakah penduduk di bumi ni hari ini tak solat subuh? Rasulullah pandang orang yang datang kepada Nabi SAW. Saya kata, la, nahnu qad sallaina, kami dah salat. Wa hadhi yani fa hadhi marrah al adhan bi ahsani saut. Rasulullah kata, dan orang ramai muji azan pada hari ini. Nampak? Ni Nabi nak bagi signal kepada orang yang buat amalan. Jangan buat amalan hanya untuk dikejar puji manusia, hanya dikejar untuk orang tengok dia, hanya dikejar untuk dapat pandangan manusia, pandangan kuasa, pandangan pangkat, pandangan jawatan, tapi tak buat kerja yang sebenar. Tak buat amal yang sebenar, tak buat kerja dengan amanah, tak buat kerja dengan ikhlas, bukan tujuan untuk ditunjuk-tunjuk. Lepas tu hari ni ada orang tanya, ada orang kata, ai, sebelum ni tak pernah nampak pun orang ni, sekarang ni dah naik dekat pilihan raya baru turun. Bukan pilihan raya tu baru nak tunjuk muka. Sepatutnya wakil rakyat adun yang berhormat ni, sepatutnya dia kena selalulah, dia kena selalu menziarahi, selalu menjenguk, selalu melawat, selalu prihatin kepada apa yang berlaku pada tempat dia. Bukan waktu nak kata nak pilihan raya baru semua turun, baru semua nak tunjuk muka. Ini penyakit namanya. Sebab itu Rasulullah SAW bagi tahu kepada sahabat Nabi, Nabi keluarkan perkataan, hatta sehinggakan pada hari ini sahabat mengatakan azan paling merdu, azan paling sedap. Lalu kata, ya Rasulullah, inna ahlus sama lam yasma'u. Akan tetapi ya Rasulullah, penduduk di langit tak dengar apa-apa pun. Faham tak? Maknanya kita buat amal ni semua ni, ini naik ke atas. Apa saja kita buat. Sebab itu orang puasa, yang jelas Nabi tunjuk puasa, yang jelas Nabi sebut puasa, dan jelas juga Nabi sebut solat.
Ni jelas Nabi sebut amalan kita naik. Pertama, Nabi sebut solat. Nabi kata rafa'allahu rafa'a fawqa salatuhum fawqa shibran illa bisalas. Allah SWT akan mengangkat amal ibadat illa shibran, mengangkat semua amal ibadah manusia ni, hamba Allah semua diangkat ke langit, kecuali beberapa orang, 3 orang, kecuali 3 golongan. Dia punya amalan shibran pun tak naik, dengan sejengkal pun tak naik. Apa dia kata Nabi SAW? Yang pertama, rajulun ya ummu qauman wahum yakrahuna alaih. Yang pertama, seorang imam, seorang lelaki yang menjadi imam kepada kumpulan ataupun kepada makmumnya, kepada jemaahnya, tapi pada masa yang sama jemaahnya tak suka pada dia. Hati-hati tok imam. Sebab tu tok imam ni dia kena ada apa? Dia kena ada rahmah. Tok imam ni dia kena ada penarik. Dia kena ada ramah tamah. Dia kena ada mesra. Bukan hanya sekadar tunggu jadi imam saf, kan? Tapi dia juga kena ada PR yang cantik. Sebab dia adalah gambaran pendakwah kepada seluruh tempat dia. Sebenarnya imam-imam ni lah pendakwah dekat tempat tu. Siapa imam, sepatutnya dia kena kenal semua orang. Ini imam, bukan AJK lain. Ni imam, sebab dia nak jadi imam untuk semua orang. Jadi semua kena suka dia. Tapi dalam hadis ni dia lebih kepada qiraatul Quran. Amalan dia, apa amalan dia? Dia nak jadi imam, tapi contohnya dia suka menipu orang. Orang tak suka dia. Ataupun dia terlalu ego, sombong, orang tak suka dia. Tapi sebab dia ada jawatannya, orang ikut ada. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Tidak akan berlaku kiamat melainkan para pemimpin yang akan dipimpin, orang bukan segan dengan dia, maknanya orang bukan hormat dengan dia, tapi takut dengan dia. Sebab apa takut? Sebab dia ada kuasa. Kau tak ikut aku, tanya Syekh Husam. Tanya Syekh Husam, dekat Syria semua orang wajib masuk tentera. Semua orang wajib masuk tentera, dan sampai bila-bila tak boleh keluar, sampailah tak tahu, sampai kerajaan dia kata boleh berhenti, baru berhenti. Sebab tu ramai orang Syria hari ini keluar daripada Syria. Walaupun Syria sekarang dah aman, dah tak perang, tapi kehidupan dia lebih teruk. Sebab tu saya cakap dengan Tuan Haji Razak, kalau boleh izinkan kita buat tabung sikit, kerana beliau nak balik, tiket dalam 4,000 untuk pulang. Tapi sebenarnya beliau ada tiket, dia ada orang daripada Syria sini yang hutang dengan dia, sebab dia pun tujuannya nak sampaikan ilmu dia, dan dia sambung ilmu daripada guru-gurunya, iaitu qasidah, Quran. Jadi insya-Allah kita akan dengar sebentar lagi daripada Syekh Husam. Saya sambung balik. Kemudian Rasulullah SAW kata 3 orang itu, yang pertama seorang lelaki yang menjadi imam. Kedua, hati-hati ni. Kedua apa? Kedua, ikhwanun mutasariman, yakni ikhwanun mutaqati'an, iaitu 2 saudara yang memutuskan silaturahim. Hati-hati. Kita solat, tapi rupa-rupanya pahala tak naik pun. Sebab apa? Sebab kita telah memutus silaturahim di antara satu sama lain. Yang lebih teruk, memutuskan silaturahim dengan adik-beradik. Ada zaman ni putus silaturahim dengan adik-beradik. Sebab apa? Sebab pusaka, tanah pusaka. Sebab tanah sekangkang kera, bergaduh, akhirnya putus saudara. Juga ipar duai gaduh sesama, ini pun sama. Mak mertua, sebab tu ada filem mertua versus menantu. Lahir sekali menantu tu pergi dekat anak dia. Abang, kalau abang nak saya, abang tinggal kat mak abang. La haula wala quwwata illa billah.
Macam mana sampai tahap macam itu? Sebab itu kalau kita lihat ada cerita, siapa nama? Juraij. Juraij, yang terlalu sayangkan bini dia, sehingga kan dia tidak hormat kepada ibunya. Kan, sampai ibunya sedih, ibunya kecil hati. Ibunya berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala uji dia nanti dengan perempuan yang jahat. Tapi itu dia ada dua, satu Juraij, satu Alqamah. Alqamah tentang pembinaan makbad. Dia ibadah maknya panggil, tak disaut-saut. Itu pun sama juga, maknya mendoakan. Baik, kembali balik kepada yang ketiga, iaitu yang ketiga ni bukan lelaki. Minta maaf saya cakap, yang ketiga ni orang perempuan, isteri. Nabi kata seorang isteri yang patut bagi hak kepada suaminya, iaitu bersama. Al-mar'atu idza da'at zawjuha farfadat, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata apa? Fi firashihi, iaitu seorang suami bila mengajak pujuk rayu isterinya untuk bersama malam tersebut, bata lailah wa huwa sahid, dan suaminya marah. Sebab apa? Sebab isterinya menolak pelawaannya. Ini tiga orang amalannya tak diangkat di sisi Allah, walaupun amalan itu sebenarnya diangkat sampai ke sampai ke sejengkal, tapi Allah kata tak terangkat walau sejengkal tiga orang tadi. Jadi berhati-hati. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada kita Allah akan menerima sesuatu amalan itu dengan keikhlasan, kecuali satu je. Dengan riak pun diterima. Apa dia? Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu special selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amalin yahtamilu ala al-qabul war-rad illa salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah SWT walaupun dengan riak sekalipun, kata ulama. Wallahu taala a'lam bisawab. Insya-Allah kita dengar sedikit perkongsian daripada Syekh Husam. Fadal mashkur wa ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم افتح على قلوبنا نحوك آمين آمين. والصالحين. أيها السادة الكرام، كيف نتغنى بالقرآن الكريم؟ أولا علينا أن نتعلم كيفية القراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى، تعلم التجويد، تعلم خارج الحروف. Syekh Husam pada malam ini ingin berkongsi bersama-sama dengan seluruh yang mendengar dengan beliau. Beliau mengatakan bagaimana kita ingin berseronok dengan membaca Al-Quranul Karim. ثم نتعلم تفسير القرآن الكريم. Yang pertama sekali, hendaklah kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Kerana apabila membaca ilmu tajwid Al-Quran, kita mengetahui dengan makhraj huruf dan dengan hukum hakam di dalam tajwid. Dan kemudian yang kedua, hendaklah kita memahami daripada ayat Al-Quran yang kita baca itu tafsirnya, terjemahnya. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. Kemudian disebutkan dalam satu riwayat Allah Subhanahu taala berfirman, ini hadis kursi, qasamtu, aku telah bersumpah ataupun aku telah membahagikan di antara solat yang hamba ku kerjakan itu dua bahagian. فإن قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. فإن قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإن قال مالك يوم الدين
قال مجدني عبدي فإن قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإن قال اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Azan. Syekh Usam. Azan. Tamam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syaraf wal darajatal 'aliyah rafi'ah wa ba'thul maqam al-mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad rabbi fil yadi 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 wa rahmu kama rabbayna saghira Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'iman fid din wa dunya wal akhirah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Disebutkan dalam hadis riwayat yang disebutkan sebentar tadi, hadis qudsi, Allah Subhanahu taala apabila hamba-Nya membaca suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah SWT mengatakan hamadani abdi, hamba-Ku sedang memujiku. Apabila hamba-Ku membaca ar-Rahmanur Rahim, Allah SWT mengatakan asna alayya abdi, bertambah pujian hamba-Ku kepadaku. Qala maliki yaumiddin, apabila hamba-Ku membaca maliki yaumiddin, Allah SWT majjadani abdi, hamba-Ku telah membesarkanku. Qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hamba-Ku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi li awali abdi ma sa'al, ini adalah di antara aku dan antara hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta kepadaku. Qala ihdinas siratal mustaqim, apabila dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Allah kata hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah pemberianku, iaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu Allah kata ini untuk hamba-Ku dan apa-apa yang hamba-Ku minta. إذا أيها الإخوة الكرام، بعد أن تعلمنا كيفية تلاوة القرآن الكريم ومخارج الحروف والتجويد والتفسير،
يجب علينا أن نتعلم الترنم بالقرآن الكريم وهي النغمات السبع. كيف نحصل على هذه النغمات؟ نفتح اليوتيوب ونكتب نسمع القراء الذين يترنموا بالقرآن الكريم من إمامة الحرم النبوي الشريف أو إمامة الحرم المكي أو الإعفاسي أو أهل مصر أو أهل الشام. من أنا يناسب صوتي، من يناسب أدائي، كيف أستطيع أن آتي بهذا الترنم؟ أقلده في البداية، ثم أقلد الآخر، ثم الآخر، ثم أصنع من نفسي ترنم لي، حتى الناس عندما تسمعني بروحي وأدائي الجميل، ليس بأداء غيري. Syekh Husam mengatakan kepada kita, setelah kita mempelajari tajwid, mempelajari sifat makhraj huruf, bagaimana panjang pendek bacaan Al-Quran, kemudian kita pelajari tafsir, iaitu mempelajari bagaimana memahami ayat Al-Quran. Yang ketiga, hendaklah kita cuba untuk mendengar bacaan-bacaan Al-Quran daripada qari-qari. Sama ada qari itu daripada Mesir, sama ada daripada Yaman, sama ada daripada Masjidil Haram, sama ada daripada Mekah, sama ada daripada negara mana sekalipun. Yang penting dia adalah qari yang suka membaca Al-Quranul Karim dan bacaan Al-Qurannya merdu dan baik. Kemudian kita cubalah tiru. Mula sekali kita dengar dulu, kita buka YouTube tu, kita tengok bacaan Al-Quran qari-qari. Lepas tu kita dengar. Bila kita dengar, kita cuba tiru ataupun kita ikut bacaan mereka. Maka itu adalah permulaan untuk kita berasa seronok untuk membaca Al-Quranul Karim. بعد كل هذا أستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندما أقول الحمد لله رب العالمين. ما معنى هذا الكلام؟ أستحضر بقلبي أن الله يقول لي حمدني عبدي الرحمن الرحيم، وهكذا نمشي في تلاوة القرآن، نرنم في الصوت ونتعرف ما معنى هذا الكلام. هذا كله اسمه مقام الإحسان، ونحن في عبادة عندما نكون في مقام الإحسان. صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Kemudian Syekh Husam kata, kalau boleh, apabila kita sudah mengetahui bacaan Al-Quran itu ada bacaan-bacaan yang indah dan bacaan yang cantik, maka hendaklah membaca Al-Quran itu dengan penuh tadabbur. Bagaimana tadabbur? Contohnya tadi kita dengar hadis mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana adalah hadis qudsi tadi, apabila hamba-Ku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kita rasakan bagaimana Allah kata hamba-Ku sedang memuji-Ku. Maka dengan bacaan tadi, bacaan yang baik, bacaan yang elok, serta memahami apa yang dibaca, itu adalah sebaik-baik di dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, sebelum saya menangguhkan majlis ilmu pada malam ini, ada sedikit flyers yang saya ingin kongsikan. Minta anak-anak ni datang, kalau boleh bagi-bagikan. Ini program bidai, iaitu pengajian rumah. Ustaz datang ke rumah, ustaz-ustazah datang ke rumah. Tolong bagikan. Ustaz datang ke rumah ustazah, maknanya pihak di dalam rumah boleh pilih ustaz mana ataupun ustazah. Kami ada program, tarikh dan masa anda tentukan. Anak-anak family boleh belajar. Yang kami sediakan iaitu bacaan Al-Quran, pengajian Al-Quran, tajwid, fiqah, praktikal solat, Al-Quran, fiqah, tauhid, tasawuf. Ini boleh diajar di dalam rumah terus. Maknanya kalau ada yang family yang nak jemput ustaz dan ustazah, boleh datang. Kami akan sediakan ustaz dan ustazah akan datang ke rumah terus untuk belajar pengajian ilmu di kawasan rumah sendiri, dan boleh belajar dengan anak-anak sekalipun. Maka luaslah pengajian ini, ilmu ini untuk disebarkan. Saya minta izin kalau boleh disebarkan juga, diberikan kepada seluruh penduduk di kawasan ini. Kalau ada siapa yang berminat, boleh telefon nombor yang tertera di bawah untuk ustaz dan ustazah datang ke rumah
masing-masing. InsyaAllah saya ucapkan jutaan terima kasih pada semua yang mengikuti pengajian perkongsian ilmu pada malam ini. Dan insyaAllah siapa yang ingin menderma ataupun memberikan sumbangan untuk perjalanan pulang Syekh Husam yang akan pulang pada 30 November nanti, dialu-alukan. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri selama ini. Hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.